Okey, ciri-ciri gelombang. Kat sini pun ada lagi beberapa istilah yang kita akan gunakan. Okey, yang pertama adalah tempoh. Okey, tempoh dengan simbol dia T besar. Okey, ataupun kita panggil period. Okey. Okey, yang pertama untuk kita nak faham tempoh ayunan ataupun tempoh getaran gelombang tu, kita boleh ambil contoh daripada ayunan bandul. Okey, maksudnya idea ataupun uh, gambaran untuk nak memahami ayunan bandul tu, kita boleh ambil gambaran untuk nak memahami tempoh getaran gelombang tu, kita boleh ambil contoh macam bandul. Bukanlah kita nak kata bandul ni adalah gelombang, tak. Maksudnya kita nak memahami getaran ataupun pergerakan gelombang tu, kita boleh samakan macam pergerakan bandul. Okay. Right. Kalau kita lihat dekat sini, okay, bila kita tarik bandul ni, okay, bandul ni asalnya dekat B kan. Kalau kita tak tolak dia ataupun kita tak usik dia, bandul tu akan berada dekat B. Kemudian bila kita nak ayunkan dia, kita akan tarik sampai dekat A and then kita akan lepaskan. Okay, jadi bandul tu pun akan bergerak daripada A pergi ke B, B pergi ke C and then dia akan patah balik lah. C pergi ke B, B pergi A and then dia akan bergerak sampailah dia berhenti kan. Okey, sekarang kita nak cari satu ayunan lengkap. Okey, satu ayunan lengkap untuk bandul ni. Okey, ini kamu pernah jumpa dalam sains kan. Okey, jadi kalau kita daripada B kita tarik sampai A, dan kita lepaskan. Jadi dia bermula daripada A lah. Okey, maksudnya start kita lepas tu dekat A kan. Jadi dia akan bergerak A, B, okey, C kan. Okey, jadi satu ayunan lengkap tu dia daripada A, B, C sampai balik dekat A. Okey, A, B, C, B, A. Itulah satu ayunan lengkap. Maksudnya dia start dekat A, dia satu ayunan lengkap pun bila sampai A semula. Okey, kalau A sampai C tu maksudnya itu baru separuh ayunan. Okey, satu ayunan daripada A, B, C, B, A sampai A balik. Kalau kita daripada B tarik sampai C, C, B, A, B, C sampai C balik. Okey, so maksudnya dekat mana kita lepaskan tu, bandul tu sampai balik dekat tempat kita lepaskan tu baru kita satu ayunan lengkap. Okey, ni macam ulang kaji je lah balik. Okey, yang kamu belajar sains dulu sama je. Okey, boleh. Okey, sekarang kita tulis maksud kepada tempoh. Okey, ni maksud dia. Okey, masa yang diambil. Okey, masa yang diambil oleh suatu zarah. Okey, oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap. Okey, so itulah maksud untuk tempoh. Jadi, bila kita tarik bandul tu daripada A, kita lepaskan, dia akan berayun A, B, C, B, A, B, C berterusan sampai dia berhenti kan. Jadi satu ayunan lengkap tu dikira daripada A sampai A balik. Okey, itu dikira satu ayunan lengkap. Okey, so berapa saat ke itu bergantung kepada panjang tali bandul lah. Okey, macam biasa. Kalau tali bandul panjang. Okey, kalau bandul tali dia panjang. Okey, dia macam ni kan. Jadi kalau tali panjang, okey, dia punya tempoh dia akan jadi lama. Okay, sebab bila tali bandul panjang kan, dia akan ambil masa sikit lah untuk buat satu ayunan lengkap daripada A bergerak pergi B, C, B, A tu lebih lama. Okay, kalau bandulnya tali pendek sikit, okay, jadi kalau tali pendek, jadi tempoh dia akan singkat.
Singkat ni maksudnya sekejap je lah untuk buat satu ayunan lengkap tu. Okay, sebab tali dia pendek kan. Dalam masa beberapa, mungkin dalam 1 saat dah dapat satu ayunan lengkap. Kalau tali panjang mungkin ambil masa 2 saat. Okay, sebab tali dia panjang lah, ayunan dia lambat kan. Itu maksudnya tempoh dia lama. Untuk nak cukupkan satu ayunan tu ambil masa banyak sikit kalau tali panjang. Kalau tali pendek, untuk cukupkan satu ayunan sekejap je. Okay, itu istilah kepada tempoh. Jadi samalah gelombang pun. Bila tempoh sesuatu gelombang tu lama, jadi getaran gelombang tu untuk kekalkan satu, untuk cukupkan satu getaran tu ambil masa yang lebih lama sikit. Okay, ada yang bergantunglah kepada jenis gelombang tu. Okay, so biasanya kalau istilah tempoh ni kita ambil analogi dia ayunan bandul. Okay, ataupun kita boleh juga guna getaran spring. Okay, kalau getaran spring macam ni je lah. Okay, spring. Okay, katalah ni pemberat spring. Okay, dia sama, dia macam ayunan bandul tu. Bila kita tarik spring ke bawah, and then dia akan naik atas balik kan. So daripada tempat yang kita lepaskan tu, dia akan naik, turun balik dekat tempat yang kita lepaskan tu. Okay, dia akan naik, turun balik. So itu satu getaran lengkap. Okay, sama je lah konsep dia. Masa untuk membuat satu getaran lengkap untuk spring. Okay, itu istilah kepada tempoh. Okay, seterusnya kita lihat istilah kepada frekuensi. Okay, frekuensi simbol dia adalah F. Okay, kita lihat dulu maksud kepada frekuensi. Okay, bilangan ayunan lengkap. Okay, bilangan ayunan lengkap yang dilakukan yang dilakukan oleh suatu zarah dalam satu saat. Okey, kalau kita lihat dalam istilah ataupun maksud kepada frekuensi ni ada perkataan ayunan lengkap. Maksudnya frekuensi ni dia berkait dengan tempoh tadi sebenarnya. Okey, kalau kita tengok balik tempoh ni adalah masa untuk zarah membuat satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap. Dia tentang masa. Okey. Masa untuk satu ayunan lengkap. Tapi kalau frekuensi, bilangan. Okay, kita nak kira berapa bilangan ayunan lengkap yang boleh dilakukan oleh zarah tu dalam masa 1 saat pula. Kan? Jadi, sebab tu frekuensi ni dia ada berkait dengan tempoh. Okay, sebab frekuensi tentang bilangan. Tempoh tadi tentang masa. Masa untuk zarah buat satu ayunan lengkap. Okay, kalau frekuensi bilangan ayunan lengkap yang boleh dibuat dalam 1 saat pula. Dia macam terbalik kan. Okay, jadi menyebabkan frekuensi ni formula dia adalah F sama dengan 1 bahagi tempoh. Okay, F sama dengan 1 bahagi tempoh. So inilah formula pertama yang kita jumpa dalam bab gelombang ni. F sama dengan 1 bahagi T. Iaitu F tu frekuensi, T tu adalah tempoh. Jadi kalau kita tengok pada hubungan F dengan T ni, kita panggil sebagai berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Jadi bila tempoh ayunan panjang, bila tempoh ayunan panjang, frekuensi akan jadi kecil. Maksudnya bila tempoh ayunan tu panjang, bilangan frekuensi dia akan rendah. Okay, contoh kita ambil yang ni. Okay, kita ambil contoh yang tadi. Okay, bila tali bandul panjang, kita tahu bila tali bandul panjang untuk lengkapkan satu ayunan ambil masa yang lebih lama. Kan sebab dia bergerak perlahan kan tali panjang. Jadi bila nilai tempoh dia besar, untuk dapatkan satu ayunan tu ambil masa lebih lama sikit. Jadi dalam masa 1 saat tu, dalam masa 1 saat bilangan ayunan lengkap pun akan jadi berkurang. Jadi bila T besar maksudnya F berkurang. Maksudnya bila T besar, F kecil. Sebab T dengan F
berkadar songsang. Okey, nampak bila tali panjang nak cukup satu ayunan tu ambil masa. Jadi dalam masa 1 saat, ayunan lengkap yang boleh dibuat pun akan jadi sikit. Okey, jadi sebab tu tulis T lama ataupun T bertambah F berkurang. Okey, nampak kan? So bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat sikit lah sebab dia bergerak perlahan. Okey, kalau tali bandul pendek, jadi untuk dapatkan satu ayunan lengkap tu sekejap je. Jadi bila sekejap maksudnya kita boleh nampak sebagai bandul tu bergerak laju kan. Bergerak laju sebab untuk dapatkan satu ayunan sekejap je. Jadi bila bandul bergerak laju, dalam 1 saat pun dia boleh buat banyak kali ayunan lah. Okay, sebab dia bergerak laju kan. Jadi bila T singkat ataupun T kecil, F akan jadi besar. Kan? Bila T kecil, F besar. Itu nama dia berkadar songsang. Okay, nampak kaitan tempoh dengan frekuensi. Okay, so jangan confuse lah dua tu. Okay, sekarang kita tengok unit. Okay, frekuensi ni unit dia adalah Hertz H-E-R-T-Z. Okay, ataupun singkatan dia adalah H-Z. Okay, kalau unit ni kamu boleh jumpa kalau kamu tengok channel ataupun dengar radio. Okay, radio kan dia ada tulis Hertz kan. Contoh channel 97.6 MHz. Jadi Hz dekat belakang tu merujuk kepada frekuensi radio tu. Okay, Hertz. Kalau kamu yang suka main game ke ataupun yang minat tentang komputer kan ada kita punya CPU kita berapa Hertz. Okay, kita punya kita punya CPU ataupun graphic card. Graphic card RAM kita berapa dia punya frekuensi dia. Okay, itulah maksudnya nilai Hertz tu adalah unit kepada kuantiti frekuensi. Okay, unit SI dia adalah Hertz ataupun S negatif 1. Okay, sebab tempoh tadi tu unit dia dalam saat. Okay, sebab tempoh adalah berkaitan dengan masa kan. Masa untuk buat satu ayunan lengkap. Jadi unit SI untuk tempoh adalah saat. Jadi kalau frekuensi 1/T maksudnya 1/, saat. Ataupun S kuasa negatif 1 kat sini Hertz. So untuk tempoh tadi kita boleh tulis unit dia adalah saat Okay, saat ataupun S. Okay, itu untuk tempoh. Okay, frekuensi unit dia adalah Hertz. Okay, seterusnya kita tengok amplitude. Okay, amplitude kat sini. Okay. Jadi idea amplitude ni pun boleh diambil daripada gerakan bandul juga. Okay, dia sama macam tadi bandul A, B, C, B, A kan. Kita nak buat satu ayunan lengkap tu. Okay, jadi untuk amplitude ni dikira daripada jarak bandul B sampai A. Daripada kedudukan B sampai A secara melintang bukannya B sampai A tu yang ni. Bukan yang condong ni bukan. Okay, bukan. So maksudnya daripada ni tengah-tengah daripada tali B sampai kedudukan bandul A tu. Itulah amplitude yang sebenar ni betul. Okay, bukan yang condong Okay, kita tengok definisi dulu untuk amplitude. Okay, sesaran maksimum Okay, sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Keseimbangan. Okey, kedudukan keseimbangan ni adalah kedudukan pada B yang ni lah B ni kita panggil kedudukan keseimbangan. Kedudukan keseimbangan tu adalah kedudukan B. Maksudnya kedudukan bila bandul tu tak bergerak. Bandul tak bergerak mestilah dekat B kan, takkan dekat A pula. Okey, so dia tergantung dekat B tu. Jadi kita tarik daripada A sampai B tu, jadi jarak daripada tali B sampai A tu, tali bandul B sampai A, kita panggil itu sebagai amplitude.
Okey, sebab tu nama dia sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Sesaran, maksudnya berapa jarak tu lah. Okey, amplitude ni juga dia mewakili tenaga kepada gelombang ataupun tenaga kepada ayunan bandul. Okey, kalau kita tarik bandul tu lagi tinggi, katakanlah kita tarik sampai sini. Kan, so jadi dia punya amplitude dia lagi besar lah. Bila amplitude besar, dia akan berayun lebih lama. Sebab tenaga ayunan dia lebih besar. Okey, kalau kita tarik bandul tu sikit je, katakanlah kita tarik sampai sini. Okey, kita tarik sampai sini je. Okey, kita tarik lepas tu kita lepaskan. So amplitude dia kecil. Sesaran maksimum dia tak besar kan. Jadi dia punya tenaga sikit lah. So dia berayun sekejap je, lepas tu dia berhenti. Okey, jadi tenaga amplitude pada gelombang ni mewakili tenaga yang ada pada gelombang tu. So amplitude besar, tenaga besar. Amplitude kecil, tenaga kecil. Okey, so tu amplitude. Okay, dia tak ada unit apa-apa lah sebab dia ukuran jarak ni kan. Mungkin biasa dalam cm je lah. Okay, berapa cm dia punya tu. Dia tak ada unit khas macam frekuensi dengan tempoh tadi tu. Okay, seterusnya adalah panjang gelombang. Okay. Kalau kamu nampak dekat sini dia ada satu simbol yang ni. Okay, simbol ni kita panggil lambda. So mungkin ada kamu dah pernah belajar dah tahulah. Okay, lambda nama dia L. Okay, cikgu tulis dekat tepi ni lah. Okay, yang ni kita panggil lambda. L-A-M-B-D-A. Okay, kalau kamu ingat, kalau kamu selalu tengok berita tentang COVID-19, so ada satu varian yang bernama varian lambda. Okay, varian lambda ni pun dia antara varian yang berbahaya jugalah macam delta. Okay, so lambda tu maksud dia bukanlah virus tu, maksudnya simbol lambda tu dia mewakili varian yang terbaru yang orang WHO isytiharkan bahaya tu lah. Okay, kalau tak sebelum ni kan varian dia namakan ikut negara kan, negara asal varian tu dijumpai. Okay, tapi disebabkan kita tak nak ada sikap diskriminasi terhadap negara tu, so WHO tukarlah varian nama-nama varian, contohnya varian daripada India, varian daripada Brazil, varian daripada UK. So dia tukar dengan nama-nama tulisan Greek, okay, ataupun tulisan tamadun-tamadun lama dulu, Yunani, Greek macam tu lah. Ada varian lambda, delta kan, yang popular sekarang delta lah, delta. Okay, ni lambda varian yang terbaru, lambda. So dia ambil simbol yang ni lah. Okay, so simbol lambda kalau dalam wave, dalam gelombang dia merujuk kepada panjang gelombang tu. Okay, wavelength. Kalau dalam COVID, lambda tu bermaksud varian lambda. Yang berasalnya tak silap cikgu daripada Peru, Peru, negara Amerika Selatan. Okay, jadi maksudnya dalam wave ni dia ambil simbol lambda merujuk kepada wavelength. Okay, jadi untuk panjang gelombang, okay, lambda kalau kita tengok maksud dia, okay, jarak di antara jarak di antara dua titik sefasa jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Jadi kalau kita ambil contoh gambar rajah bawah ni kalau kita lihat dekat sini ada X1, Z1, Y1, X2, Z2, Y2 kan. Jadi untuk kita nak kira gelombang tu dalam keadaan satu lambda ataupun kita panggil satu panjang gelombang, jadi kita kena cari dua titik sefasa. Dua titik sefasa ni kalau kita tengok contoh yang dibagi ni adalah dia menggunakan dari X2 sampai X3. Sebab
lepas X2 mesti X3 kan. Dia ikut turutan, sebab tu dia panggil dua titik sefasa yang berturutan. X1 sampai X2, X2 sampai X3, X3 sampai X4. Okey, dua titik sefasa. Kalau kita ambil daripada X1, okey, X1 adalah titik sefasa yang pertama, titik sefasa yang kedua adalah X2. Jadi jarak X1 sampai X2 ni pun kita boleh panggil sebagai satu lambda juga. Okey, satu lambda. Macam tu. Okey, sama juga kalau Y. Y1, okey, yang titik sefasa berturutan adalah Y2 kan. Jadi jarak Y1 sampai Y2 ni pun kita panggil sebagai lambda juga. Okey, dia tak kisah. Janji dua tempat tu mesti dalam keadaan sefasa dan dia berturutan. Okey. Contoh kalau tak berturutan, contoh kalau X1 sampai X3. Kan X1 sampai X3 tak berturutan sebab kita tinggalkan X2 ni. Jadi X1 kena X2 berturutan, X2 dengan X3 berturutan, X3 dengan X4. Dia ikut dia punya, orang kata apa, ikut flow je lah, ikut turutan dia. Tak boleh X2 sampai X4. Okay, ataupun Z1 sampai Z3 tak boleh. Itu dah bukan berturutan. Dia mesti berturutan tu maksudnya dia ikut dia punya giliran lah. Z1 sampai Z2 lambda, Z2 sampai Z3 pun lambda. Kalau Z1 sampai Z3 kita boleh panggil 2 lambda. Okey, X1 sampai X4 ada 3 lambda. Kalau kita kira lah, kalau kita ukur X1 sampai X4 ada 3 lambda lah kan, macam tu. Jadi satu lambda tu dua titik sefasa berturutan. Okey, sefasa pula X dengan X lah, Y dengan Y. Tak boleh kalau kita kira macam ni. Contoh kita kira ni X sampai Y. Ni bukan lambda lah sebab dia bukannya sefasa. X dekat atas, Y dekat tengah kan. So bukan sefasa lah yang tu. Okey, ataupun Y dengan Z. Itu pun bukan sefasa. Okey, sefasa tu maksudnya titik dia sama jenis. Kalau X dekat puncak, X2 pun dekat puncak. Z1 dekat lembangan, Z2 pun dekat lembangan juga. Okey, itu dia punya ukuran untuk kira lambda, okey, wavelength. Okey, so ada yang tanya paper kan. Okey, paper ni boleh nanti cikgu pas dekat ni lah Kak Mizah tu nanti admin tuition tu nanti dia share lah dengan kamu Okey, okey. Jadi dekat atas ni contoh untuk kita nak kenal wavelength daripada gelombang melintang. Okey, gelombang melintang. Sebabnya ada perkataan, ada bahagian puncak dengan lembangan. Okey, yang X1, 2, 3, 4 ni puncak, Z1, 2, 3 ni lembangan. Okey, Y1, 2, 3 tu tengah-tengah lah kedudukan keseimbangan, dia tak ada nama lah. Okey, so puncak lembangan daripada gelombang melintang. Okey, bawah ni pula adalah gelombang membujur. Okey, gelombang membujur. Okey, gelombang membujur untuk dapatkan satu lambda sama juga kena cari dua titik sefasa berturutan. Okey. Contoh dekat sini adalah P Okey, P1 mesti sampai P2. Itu adalah satu lambda. Okey, sebab P ni berada dekat kawasan mampatan. P2 pun dekat kawasan mampatan. Jadi mampatan sampai mampatan kita dapat satu lambda. Okey, ataupun kita ambil ni Q2. Okey, Q2 dekat kawasan renggangan kan. Q2 mesti sampai kawasan renggangan yang seterusnya iaitu Q3. Ini pun dapat lambda juga. Okey, macam itulah. Okey, P3 sampai P4 pun lambda, P2 sampai P3 pun lambda. Dia mesti kawasan yang sefasa dan berturutan. Okey, dua kawasan yang sefasa yang berturutan. Itu lambda simbol dia. Okey, alright. Okey, so itu kita dah kenal panjang gelombang. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada laju gelombang.
Okey, laju gelombang. Okey. Laju dia tak ada gambar rajah lagi. Okey, kita tulis dulu dia punya definisi dia. Okey, jarak yang dilalui sesaat. Okey, jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. Maksudnya berapa jauh gelombang tu dah bergerak dalam masa 1 saat. Itu maksudnya laju gelombang. Sebab kita tahu gelombang tadi adalah satu keadaan yang dia boleh bergerak kan. Dia boleh merambat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bila dia boleh merambat, maksudnya dia ada kelajuan lah, dia bergerak. Okay, bila objek bergerak maksudnya ada laju. Okay, so that's why gelombang ni pun boleh bergerak. So jadilah dia punya speed dia, kelajuan dia. Jarak dilalui sesaat oleh profil gelombang. Okay, so formula dia senang dia. V sama dengan F darab dengan lambda. Okay, V sama dengan F lambda. Okay, di mana V ialah laju gelombang. Okay, unit SI untuk laju macam biasalah meter per saat. Okay, F adalah frekuensi. Okay, unit dia adalah hertz. Manakala lambda, yang kita baru belajar lagi, adalah panjang gelombang. Okay, unit dia adalah meter. Unit SI untuk panjang adalah meter lah. Okay, jadi dapatlah V sama dengan F lambda. Okay, laju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang. That's why kita kena faham tadi tu frekuensi. Nak dapat frekuensi kena tahu tempoh kan. Macam tu. Okay, V sama F lambda. So itulah antara 5 istilah yang ada dalam pengenalan pada bab gelombang ni. Okay, so kalau kita ambil pada awal banyaklah istilah kan. Tapi yang 5 ni yang kita akan selalu jumpa. Amplitude, tempoh, frekuensi, panjang gelombang. Okay, laju gelombang.